Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam sembang-sembang SNB pada hari ini. Dan bertemankan saya Fitri Yahya untuk hari yang ke-6 pada hari ini. Kita berkongsi dengan Minggu Saham Digital yang dibawa oleh anda oleh PNB dan juga ASB. Dan hari ini kita nak fokus pada pembiayaan ASB, untung ataupun rugi. Kerana semua yang sedia arif bahawa kita digalakkan untuk melabur. Tapi kalau menggunakan terma pembiayaan, adakah ia akan memberikan sesuatu yang berimpak baik kepada anda ataupun menyebabkan anda tak ada perubahan ataupun mendatangkan sedikit kerugian. Dan pelbagai maklumat telah pun kita perolehi namun tak semua yang berani untuk melakukannya sebab bimbang tak dapat pulangan yang berbaloi dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan berbincang dengan mendalam untuk mengupas bagaimana pembiayaan ASB ini akan memberikan impak kepada anda, impak jangka panjang dan juga impak yang selesa untuk kehidupan yang baik pada masa hadapan kerana ada kewangan yang kukuh. Bersama dengan penasihat kewangan Bertauliah Encik Suzardi Maulana ataupun dikenali sebagai Pak D untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pembiayaan ASB. Okey, terima kasih kepada Pak D. Sama. Hari ini pun kami senada dengan konsep baju yang sama. Akan berjanji untuk mengupas isu yang penting untuk anda. Baik, sebagai permulaannya, mukadimahnya, sebab kita digalakkan untuk melabur. Betul. Jadi bila melabur ni maksudnya kenalah ada modalnya, kena ada kewangan. Jadi kalau tak ada apa-apa macam kita nak melabur. Tapi dengan pelbagai kecanggihan zaman ini, kita ada juga yang diperkenalkan dengan pembiayaan ASB. Adakah ini umpamanya kita berhutang untuk melabur ataupun apa terma ataupun tarifan yang sesuai untuk pembiayaan ASB ni, silakan. Okey, terima kasih Fitri. Okey, jadi sebelum kita nak cerita pasal pembiayaan ASB, jadi apa yang kita perlu tahu dulu ialah apa beza ASB dan juga pembiayaan ASB. Ya. Okey, yang mana nak jadi pelabur, kita boleh memilih salah satu daripada dua instrumen ataupun dua cara inilah. Sama ada kita nak melabur secara tunai, iaitu kita buka sahaja akaun ASB macam biasa, atau yang kedua adalah kita meminjam, berhutang dengan bank dan dinamakan pembiayaan ASB lah, mana duit daripada situ kita masukkan dalam akan dimasukkan dalam ASB punya akaun. Jadi apa yang kita perlu tahu ialah benda ni pembiayaan adalah optional, pilihan. Maksudnya tak mesti kalau nak melabur dalam ASB ni mesti buat pembiayaan. Sebab akaun ASB kita boleh buka dengan serendah RM10 sahaja. Ya. Okey, jadi benda tu maksudnya tak perlu tunggu ada gaji ataupun bank kena luluskan baru kita boleh buat pembiayaan ASB. Baru kita boleh melabur ASB. Cumanya kita perlu faham ASB ni dia kaedah pengiraan dia berbeza dengan pelaburan yang lain, yang mana bila kita menyimpan dalam ASB ni dia ada formula kiraan tertentu. Jadi menyebabkan siapa yang ada modal yang lebih besar maka dia akan lebih untunglah berdasarkan kiraan tu. Jadi macam mana kita nak bantu mungkin individu-individu tertentu yang dia tak boleh nak simpan mungkin RM10,000, RM20,000 sekaligus ataupun mungkin dia terus penuhkan ASB tapi dia nak dapatkan manfaat yang lebih. Maka di situ datangnya pembiayaan ASB yang mana dengan berdasarkan gaji tertentu maka bank akan buat kiraan. Seterusnya membolehkan dia buat sebagai contoh RM20,000 terus masuk dalam akaun ASB melalui pembiayaan. Jadi dari sini kita boleh faham formula kiraan yang disediakan oleh PASB menyebabkan mereka yang buat pembiayaan ASB ni dapat menikmati keuntungan lebih lah berbanding dengan cara menyimpan biasa. Okey, jadi kalau siapa yang berminat, mungkin ramai dah pun pernah mencubanya, tapi kalau bertanya siapa yang paling sesuai untuk melakukan pembiayaan ASB ni, adakah semua orang sesuai ataupun melihat juga kepada latar belakangnya? Okey, yang sesuai itu ialah satu mereka yang ada pendapatan lah, yang boleh mengisahkan pendapatannya, sebab bila kita buat pembiayaan kita mesti ingat dia ada kena bayar balik. Dia bukan duit percuma. Jadi satu, dia mesti orang yang ada pendapatan ataupun kemampuan nak bayar balik. Dan yang kedua ialah mereka yang sebagai contoh saya sebutkan tadi tak berkemampuan terus, sebab tidak orang yang ada gaji besar. Jadi terus-terus boleh simpan RM5,000, RM10,000 atau setahun terus boleh simpan RM50,000. Jadi kalau orang yang bergaji kecil sebagai contoh, dia mungkin ambil banyak masa untuk mendapatkan sejumlah simpanan sebegitu, maka mereka yang sebeginilah maksudnya sangat sesuai. Sebabnya dia boleh menyebabkan akaun ASB dia simpanan tu jadi lebih banyak. Seterusnya mendapat manfaat yang sama dengan orang yang ada kemampuan ataupun yang mempunyai pendapatan yang lebih besar berbanding dia lah. Ya, sebab ini kita terikat dengan terma pembiayaan. Jadi apa antara do and don'ts yang penting sekiranya telah pun melaksanakan pembiayaan ini? Kadang-kadang dia
tak sabar dan usik dividen ke ataupun macam mana untuk memastikan compounding itu pada tahap yang padu. Ya. Okey, jadi itulah sepatutnya dalam konteks yang biasa. Pembiayaan untuk melabur ni adalah selalu dibuat oleh mereka yang dah mahir lah. Tapi dalam ASB ni dia agak terbalik. Sebab apa? Keistimewaan ASB itu sendiri. ASB merupakan produk yang mana kita panggil fixed price ataupun harganya tetap. Jadi RM1 yang kita simpan dalam ASB, dia akan kekal RM1. Yang mana risiko itu tidak ditanggung oleh pelabur, tapi oleh pihak ASNB sendiri. Jadi menyebabkan dari sudut kita lah yang melabur ni, dia tidak ada menanggung risiko rugi di situ. Tapi kita kena ingat, walaupun tidak ada rugi daripada sudut capital, tapi dari sudut pembiayaan dia ada turun naik kos. Maksudnya kadar hari ini mungkin lagi tinggi, kadar tahun lepas mungkin lagi rendah. Dan macam situasi sekarang, maksudnya sekarang ni agak rendah sebab kita perhatikan Bank Negara dah turunkan kadar. Jadi menyebabkan siapa yang baru buat sekarang adalah lebih rendah kadar pembiayaannya berbanding dengan yang buat setahun 2 tahun lepas lah, sebagai contoh. Sebab sebagai dulu dalam 2 tahun mungkin dalam 5%, dalam sekarang saya tengok dalam 3.5 ke 4% saja. Dan yang keduanya kita juga kena faham, walaupun satu lagi yang kita kena faham adalah return ASB itu sendiri. Yang mana return ASB itu sendiri dia tidak tetap, walaupun setiap tahun ada diumumkan dapat dividen, dan kita setakat ni alhamdulillah ASB masih belum umumkan tak dapat dividen lah. Tapi kita kena ingat yang kadar return itu adalah berubah-ubah. Jadi itu yang kita kena faham, maksudnya yang membuat pembiayaan ASB dia kena pastikan secara mudahnya kadar ataupun kos dia buat pembiayaan tadi adalah lebih rendah daripada return yang dia dapat. Dan sudah tentu sepatutnya cara yang paling terbaik adalah untuk memastikan bila dapat dividen tu jangan gunakan untuk bayar hutang. Itu yang kadang-kadang ramai orang tersilap buat lah, sebab dia ingat duit dividen ni duit percuma. Tak, dividen ni duit datang daripada pelaburan yang ASB buat. Jadi dan pembiayaan pun ada kos dia. Jadi maksudnya jangan kita menganggap dividen itu duit percuma yang mana akan sentiasa kekal tinggi, dan ada masanya dia akan mengikut kadar ekonomi semasa. Itu dia. Tadi sebut tentang ekonomi semasa ni, macam mana dengan minat masyarakat ataupun keinginan para pelabur untuk terlibat dengan pembiayaan ini? Adakah dalam situasi sekarang ini dengan COVID-19 ini semula mengambil langkah berhati-hati ataupun macam mana keadaan sekarang ini? Okey, dalam keadaan sekarang ni maksudnya dari sudut ekonomi semasa memang kita masih dalam orang kata uncertainty. Maksudnya adakah kita berjaya melawan COVID walaupun kita dah dengar ada vaksin telah hampir di penghujung ni lah, dah hampir selesai vaksin tu, sebab tu satu berita baiklah. Tapi pada masa yang sama kita belum tahu keberkesanan vaksin tersebut. Jadi itu satu sudut. Maksudnya masih ada ketidakpastian pasaran, menyebabkan kita pun tak boleh nak jangka adakah ASB boleh bagi return yang sama seperti tahun lepas ataupun tidak. Itu yang pertama. Tapi berita baiknya disebabkan situasi ekonomi yang seperti hari ini menyebabkan kerajaan ataupun Bank Negara telah menurunkan kadar pembiayaan tu. Jadi adalah jauh lebih murah berbanding setahun yang lepas. Jadi ini adalah satu peluang juga untuk para pelabur untuk mendapatkan kadar yang lebih rendah. Sebab ASB sudah tentu akan cuba berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan pulangan yang terbaiklah untuk dia punya pencarum, untuk penyimpan. Takkan dia nak bagi dapat return yang rendah. Jadi benda-benda itu yang kita kena pertimbangkan. Dan kita doakanlah supaya apa yang usaha pihak kerajaan buat untuk menyuntik merangsang ekonomi ini berjaya akhirnya, supaya akhirnya return ASB itu kita dapat lebih tinggi daripada kadar pembiayaan itu sendiri. Itu dia. Ada contoh kejayaan bagi mereka yang terlibat dengan pembiayaan ini yang nampak hasilnya. Apa contoh kejayaan dapat dikongsikan? Okey. Satu benda yang kita ialah sebab pembiayaan. Sebab walaupun sebenarnya kita boleh sahaja daripada gaji dapat setiap bulan, kita potong. Tapi dengan adanya pembiayaan ni, setengah orang dia berjaya buat sebab dia bersifat forced savings. Jadi bila buat sebut forced saving ni, dia tak perlu fikirlah. Tahu-tahu tiap bulan dah tolak automatik, dibayar pada bank. Itu satu dah berjaya menyimpan. Lepas tu yang keduanya, bagi mereka yang telah berjaya menyimpan, buat kaedah pembiayaan ASB untuk satu tempoh yang panjang, dan pada masa yang sama dia seboleh-bolehnya tidak mengusik dividen ASB itu dan disimpan,
Sebagai contoh, kalau dia buat pembiayaan tu 100,000 pada kadar 5.5% sebagai contoh. Okey, jadi kalau kita gunakan kadar yang konservatif sebegini, 5.5 ataupun 5%, maksudnya dalam tempoh 20 tahun sebagai contoh, maka 100,000 tadi tu boleh berkembang menjadi sehingga 300,000 lah sebenarnya. Jadi itu antara benda-benda yang mana kalau kita buat pembiayaan SB ini dengan cara yang betul, maka kita akan memperoleh untung. Maksudnya bukan jangan lihat pada pembiayaan tu kekal 100,000, tak. Maksudnya kita dapat menggunakan faedah compound tadi, compounding interest, yang mana akhirnya daripada pokok yang kita pinjam 100,000 boleh menjadi 200,000 dan boleh menjadi sehingga lebih 300,000 ringgit. Jadi itu untuk mereka yang betul-betul membuat pembiayaan SB dan seboleh-bolehnya tidak mengusik dividen. Dan dia biarkan dividen itu berkembang dan terus berkembang untuk digunakan di kemudian hari. Ya, jadi saya nampak ini melibatkan disiplin yang tinggi, ya. Betul. Ya, dan juga adakah kita hanya bersifat buat pembiayaan, bayar setiap bulan daripada bank yang kita pinjam lah, ataupun macam tu saja, ataupun perlu juga ada ilmu-ilmu lain yang perlu bagi mereka yang terlibat dengan pembiayaan ini? Ya. Okey, ilmu-ilmu lain tu sebenarnya tak perlu pun, tak apa, sebab cara yang terbaik dalam apa-apa pelaburan ni adalah kaedah yang paling simple. Maksudnya kalau kita dah tahu apa yang saya sebutkan tadi, pembiayaan, kadar kos pembiayaan itu mesti contohnya 3%. Maknanya kalau ASB bagi return 5%, maka dah untung. Jadi maksudnya itu cara yang paling simple, yang paling ringkas, yang sepatutnya kita buat. Begitu sahaja. Maksudnya tak perlu kita ni orang kata cuba menambah-nambah dengan cara yang lain. Sebab bila kita dah mula orang kata buat cara tambah dengan cara kedua, tambah cara ketiga, menyebabkan selalunya orang buat gini sebab nak cuba dapat return lebih lah. Tapi dalam keadaan hari ini yang mana suasana pasaran pun tidak menentu, maka benda tu saya boleh kata valid lah kalau ekonomi tu sentiasa naik ataupun kita tak ada pandemik macam berlaku sekarang. Ada dengar rungutan kita tahun ni tak rugi ataupun rasa jadi tak berjaya lah. Ataupun kerana masa yang tidak tepat ke macam mana? Okey, dia sebenarnya kita kena faham bila kita buat benda tu tak akan rugi. Sebab pembiayaan tu dia akan berkurang. Tapi return kita tetap akan dapat. Jadi macam mana pun bila kita tak tolak dan kita kira balik, dia tetap masih menghasilkan keuntungan. Cuma apa yang menjadi persoalan ialah adakah untungnya banyak ataupun sedikit sahaja. Jadi kebanyakan orang bila mereka membuat kiraan ataupun assumption dalam kiraan tu terlalu tinggi, menyebabkan dia rasa dia patut dapat untung tu besar. Tapi bila dia buat bila keadaan sebenar itu berlaku, jadi rupanya mungkin keuntungan dia lebih rendah. Tapi itulah yang membezakan sama ada untung besar ataupun untung rendah. Tapi sebenarnya setakat ini kita boleh katakan SB ni membuat pembiayaan SB ni masih ada untungnya, masih menguntungkan. Cuma kadang-kadang bila kita orang kata terlalu mengejar return tanpa melihat tentang risiko-risiko ataupun suasana semasa, menyebabkan kita sebenarnya orang kata bila terlalu tinggi sangat harapan tu, bila tak sampai kita akan lebih kecewa lah. Ya, mungkin dapat kita kongsikan dengan fakta-fakta ataupun mungkin Pak Di pernah membaca seandainya minat melabur dalam kalangan bumi putra ni tak mencapai tahap yang memberangsangkan. Berdasarkan kajian Pak Matan, sebab apa? Kadang-kadang memanglah ada peluang itu tapi tak diambil. Mungkin ada peratusan besar yang jumlah sebenarnya bawah pada jumlah yang kita harapkanlah, yang tak sesuai langsung untuk menjadi simpanan yang padu untuk masa depan ketika besar ke nanti. Kenapa tidak begitu cakna tentang pentingnya melabur dan menyimpan untuk masa depan? Sekarang ia memang dijamin oleh kerajaan. Silakan. Soalan yang besar sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya bila kita melihat untuk jangka masa panjang, maka sepatutnya kita akan merasakan SB ni memang satu orang kata hadiah yang diberikan oleh pihak kerajaan lah. Untuk selama ni memang dia bagi hadiah khususnya untuk orang bumi putra yang mana dah lah tidak rugi. Lepas tu untung memang akan ada, cuma sama ada tinggi atau rendah. Jadi cuma mungkin dia merasakan keuntungan SB tu bagi dia rendah. Tapi sebenarnya kalau kita nak bandingkan SB ni, kita kena bandingkan contoh dengan fixed deposit bank.
Ya. Kalau fixed deposit bank 5%, SB bagi 4, betul lah. Maksud SB, rugilah simpan dekat SB sebab ada rugi dari sudut, lebih baik simpan dekat bank. Tapi setakat yang kita tengok, selagi mana SB boleh bagi lebih tinggi daripada fixed deposit, sepatutnya kita perlu risau. Sebab sekarang ni pun, kalau kita tengok tahun ni lah suasana semasa, fixed deposit punya kadar kurang daripada 2%. Jadi kalau tahun ni SB boleh mengekalkan pulangan yang sama macam tahun lepas, saya rasa itu masih baik. Jadi sepatutnya kita nampak tentang kelebihan-kelebihan tersebut, tentang dijamin oleh kerajaannya, lepas tu ada kemudahan nak buat pembiayaannya, maka tak ada alasan. Cuma mungkin sebab dia nampak, dia hanya melihat 5% tu absolute amount, dia tak melihat secara relatif dengan benda-benda yang lain. Ya, bagi yang takut bila sebut pembiayaan ni, dia kena dia tak nak berhutang, tanda komitmen bulanan. Jadi dia kena surrender, dia kata lebih baik dia bayar bulan-bulan je tanpa bebas daripada keterikatan dengan tempoh masa yang panjang. Mungkin dia pinjam 100,000 kan. Mungkin habis dalam masa berapa tahun agaknya? 5-6 tahun. Okey, dia boleh sampai 30 tahun boleh. Maksudnya tempoh yang panjang. Cuma apa yang berlaku, kesilapannya ialah kalau dia bergaji 3,000, dia terus nak buat 200,000 misalnya. Mana pembiayaan berjumlah 200,000. Jadi menyebabkan mereka yang bergaji 3,000 perlu bayar lebih kurang RM1,000 lebih lah. Jadi kalau kita kira lebih kurang 30% daripada gaji dia. Jadi ini yang menyebabkan apabila harapan itu terlalu tinggi tapi realitinya tidak, menyebabkan dia rasa kecewa di kemudian hari. Jadi sepatutnya kalau gaji cuma 3,000, dia bolehlah dengan jumlah yang lebih kecil. Maksudnya janganlah ambil terus maksimum 200,000. Mulakan dengan jumlah yang mampu terlebih dahulu, berdasarkan kemampuan dia. Jadi mungkin dia cuma perlu bayar 500 sebulan. Mungkin perlu ambil cuma 50,000 dulu. Tapi lama-kelamaan bila gaji naik ataupun sudah ada kemampuan kewangan yang lebih, maka baru tambah sedikit demi sedikit. Dan bukannya terus nak ambil semaksimum mungkin tanpa mengukur baju di badan sendiri. Ini yang menyebabkan ramai orang rasa terbeban, ramai orang rasa macam tak menguntungkan disebabkan dia sendiri tidak melihat kemampuan dia untuk bayar balik berdasarkan duit dia yang sebenar. Sebab dia masih mengharapkan dividen itu yang membayarkan untuk kos pembiayaan tadi, menyebabkan apabila dividen itu tak capai apa yang diharapkan, dia akan rasa rugi di situ. Biasanya pihak bank akan okey kalau kita refinance, adanya berlaku kegawatan di tengah untuk membayar balik kepada pinjaman kita. Okey, kita kena faham pihak bank macam mana pun dia lebih baik untung sedikit daripada langsung tak untung. Jadi kalau sebelum ini kita dah buat pembiayaan, misalnya kita tengok baliklah kita punya surat pembiayaan tu. Kalau pembiayaan itu sebut kadar 5%, 6%, memang tinggilah. Maknanya kalau situasi sekarang mungkin akan jadi rugi. Jadi apa yang kita boleh buat adalah cuba tanya bank. Saya ada pembiayaan SB banyak ni pada kadar sebegini. Apa yang bank boleh buat? Adakah boleh tak ambil kadar yang baru dan sebagainya? Jadi itu antara benda yang sepatutnya mereka yang buat pembiayaan SB ni buatlah. Maksudnya dia cuba dapatkan kadar baru yang lebih rendah berbanding dengan kadar yang sebelum ini. Jadi kalau dia peka dengan benda macam tu, insya-Allah dia boleh tersenyumlah. Yang penting jangan buanglah surat letter of offer pembiayaan tu, tengok balik dan jangan assume tahun 5 tahun lepas suasana sama, tidak. Suasana 5 tahun lepas sudah berbeza dengan suasana tahun 2020. Itu dia. Kesedaran ibu bapa untuk merancang kewangan ini macam mana? Sebab ada orang dia membuat pembiayaan ini bukan hanya untuk saraan tapi juga untuk pendidikan anak-anak ya. Yang mana ini penting, yang akan digunakan pakai barangkali untuk 20 tahun yang akan datang. Hari ini dapat anak ataupun bayi, dia memang dah rancang dah. Macam mana untuk mewujudkan semangat yang sebegitu? Perancang kewangan, kaki simpan ini yang betul committed untuk menyimpan ini dan bukan hanya berbelanja. Sedangkan kita pun belajar sesuatu daripada COVID-19 ini, betapa pentingnya dana kecemasan di saat berdepan dengan detik yang sukar ini. Okey, jadi benda itu bagi saya adalah bergantung kepada keluarga. Maksudnya ibu apalah. Macam saya sendiri sedar-sedar, bukan sedar-sedar maksudnya bila kita dah boleh berfikir ni, kita tahu rupanya dah ada akaun SB sejak kecil. Jadi maksudnya mak ayah saya lah, arwah mak ayah saya lah yang membuka akaun tu bagi pihak saya dulu. Dan saya pun buat benda yang sama untuk bila saya dah ada anak. Jadi maksudnya bila budaya menyimpan itu bermula daripada ibu bapa dan kita sendiri pun yang dah melihat mendapat manfaatnya, kita pun buka untuk
anak-anak kita. Jadi maksudnya benda tu sebenarnya datang daripada budaya menyimpan yang ada dalam setiap keluarga. Yang mana benda ini sangat penting sebab kalau kita mempunyai simpanan, sekiranya apa-apa berlaku pada pendapatan kita, maka simpanan itulah yang menjadi kapal penyelamat kita lah. Dan yang paling penting kalau apabila kita menyimpan dalam instrumen seperti ASB yang ada dividen setiap tahun, makanya dividen itu boleh banyak membantu kita untuk berbelanja pada zaman yang sukar seperti ini. Tapi itulah kata kuncinya, kita kena menyimpan sewaktu senang. Dan apabila tengah gawat sebegini, barulah kita sesuai untuk mengeluarkan simpanan yang kita simpan sewaktu zaman senang itu tadi. Itu dia. Cabaran itulah nak simpan zaman senang ni. Bukan perkara yang sukar. Kalau tidak kerana COVID, kita mungkin dah travel sana sini ya. Dengan tawaran godaan belah yang cukup dahsyat ni. Macam mana prinsip macam Pak di sini lah, apa prinsip digunakan supaya ada disiplin yang tegas untuk simpan tu. Kalau kita dapat 1,000 contohnya, kena bayar hutang dulu ke ataupun kena simpan dulu ke? Yang mana yang nak didahulukan sebagai prioriti? Sebab itu apa yang sebaik-baiknya yang kita buat ialah bila dapat pendapatan, income, gaji, tak kisahlah gaji, komisen, hadiah ke apa-apalah. Bila kita dapat duit raya sebagai contoh anak kita, terus ajar dia simpan dulu. Selebihnya baru kita belanjakan. Jadi benda itu yang kita kena amalkan. Dan kalau ibu bapa yang menonton kita pada tengah hari ini, cuba ubah nasihat tu. Jangan kata RM10 belanjalah apa-apa, selebihnya baru simpan. Macam tu benda yang salah lah. Jadi sepatutnya kita simpan terlebih dahulu, selebihnya baru belanja. Sebab itulah kita lihat baiknya SB, pembiayaan SB ni ialah dia ada konsep yang sama. Sebabnya gaji dapat dulu, akan tolak masuk pembiayaan dulu, selebihnya baru dibelanjakan. Jadi maksudnya itulah sebenarnya asas apa-apa dalam perancangan kewangan pun sebenarnya bukan pendapatan. Sebenarnya pendapatan itu penting, tapi yang lebih penting ialah berapa banyak yang kita mampu simpan setiap bulan. Dan betul lah zaman sekarang ni memang mencabar. Tapi itulah apa yang siapa yang telah bersedia dengan bot-bot kecil simpanan-simpanan ini, maka dia boleh mengharungi badai ini dengan lebih baik lah. Itu dia, ramai yang tenggelam di saat uji dengan badai ini sebab tak berjangka. Ramai juga yang daripada kategori T20 menjadi B40 semula, yang juga yang B40 terkekal dalam kumpulan itu. Ini memberi kita satu pengajaran ataupun ibrah yang cukup penting. Baik, masa kita agak terhad, mungkin dalam tempoh seminit dua ni dapat diberikan saranan kepada individu yang mungkin yang ada pendapatan yang baik untuk memilih pembiayaan SCB ini sebagai salah satu alternatif pelaburan mereka. Silakan. Jadi kesempatan ini saya cuma nak beritahu, disebabkan SB ni adalah satu orang kata hadiah daripada kerajaan kepada kita. Maksudnya siapa yang ada, cuba penuhkan terlebih dahulu. Mana maksimumkan ASB tu secepat mungkin. Itu langkah pertama lah. Dan kedua, barulah kita pilih sama ada nak simpan sendiri ataupun buat pembiayaan. Pembiayaan tadi kita dah bincang, ada kelebihannya. Dan siapa yang dapat simpan duit sendiri banyak terus simpan dalam ASB pun boleh, tak ada masalah. Jadi yang penting penuhkan kuota, lepas tu ada pilihan buat simpanan. Dan orang kata biarkan sahaja compounding itu, orang kata senang bahasa mudahnya, biarkan duit tu bekerja untuk kita. Sebab bila kita kena fikir, kita tak boleh nak bekerja sampai bila. Maksud dalam suasana biasa pun, kalau tak ada COVID pun, kita masih kena fikirkan bila aku nak berhenti kerja, ataupun ada kebebasan ataupun ada pilihan untuk berhenti kerja sekiranya nak berhenti kerja. Jadi itulah pentingnya kita mempunyai simpanan-simpanan tadi. Dan lebih-lebih lagi bila berlaku krisis seperti hari ini, maka kita boleh keluarkan sebahagian simpanan yang kita ada tadi untuk keperluan-keperluan semasa lah. Jadi itulah yang paling penting. Jadi manfaatkan. Orang kata benda tu dah dapat, orang kata tak ada risiko. Kan, mana ada pelaburan lain di dunia tempat lain yang boleh bagi return yang lebih tinggi, dan tak perlu orang kata senang nak tidur malam sebab tak payah fikir besok pasar akan rugi, buka tinggi ke buka rendah rugi. Sebab letak 200,000, 1,000 contoh, kita ada pembiayaan, mana tak perlu fikirkan itu semua. Jadi orang kata peace of mind.
Jadi kenapa tak nak manfaatkan? Jadi sepatutnya kita manfaatkanlah benda-benda seperti itu. Itu dia cabaran untuk membayar hutang, cabaran untuk membuat simpanan, cabaran untuk dana kecemasan memang mencabarlah. Nampaknya bermula tahun 2020 ni kita diajar supaya pentingnya untuk ada dana kecemasan untuk menyimpan demi masa depan, dan juga bersama kalau ada yang ada tanggungan tu anak-anak makin membesar, keperluan berbeza. Kalau dulu mungkin di tadika nak upgrade ke darjah 1, kalau mungkin daripada sekolah rendah nak ke sekolah menengah, yang nak masuk college lagi, memang aspek kewangan ini sangat penting. Kalau kita tak menyimpan dari sekarang, akan berlaku pelbagai cuaca mendung yang akan selubungi kita. Okey, kita ada masa seminit lagi nak beri peluang seluas-luasnya kepada Pak Di, sebab diizinkan oleh pengajuh kita untuk tambah sikit tip-tip ataupun info apa lagi yang nak ditambah yang kita sempat kita bicarakan tadi. Ya. Apa lagi nak tambah? Okey. Jadi apa yang kita kena lah bila kita buat perancangan kewangan, sebab apa yang kita penting kita kena buat dalam perancangan kewangan ni adalah benda yang jangka masa panjang. Okay. Kita kena tengok apa kita punya life goals. Maksudnya bila kita tahu kita nak ke mana, maka kita tahu kita nak melabur ataupun nak gunakan instrumen yang mana yang sesuai dengan kita punya matlamat kita nak pergi mana tadi. Okey. Jadi orang kata bila kita dah tahu dari mana hendak ke mana, maka mudah untuk kita menentukan jalan yang kita nak pilih. Okey. Jadi jalan yang kita nak pilih mungkin ada macam-macam keperluan. Kita nak buat tabung kecemasan, ada orang mungkin nak gunakan duit untuk berkahwin, ada orang nak gunakan duit simpan tadi untuk tujuan retirement ataupun persaraan. Maka masa di situ kita boleh tetapkan kita punya matlamat kewangan ataupun matlamat hidup kita tadi, dan kita gunakan instrumen-instrumen yang ada supaya kita dapat mencapai matlamat tersebut, dan cuba untuk fikir secara long term. Dan keduanya jangan terlalu orang kata betul kita dapat return yang paling tinggi, tapi jangan terlalu meletakkan return tu terlalu tinggi, optimistik lah, tapi tidak menyedari bahawa ekonomi ataupun realitinya tak boleh nak capai perkara tersebut. Sebab apapun dalam perancangan kewangan ni, kita cuba gunakan angka yang konservatif sikit. Maknanya kalau kita tahu kita boleh capai 10%, cuba letak 7%. Kalau kita tahu dapat 5%, cuba letak rendah sikit. Sebab dalam perancangan kewangan ni, numbers easy, senang. Tapi yang susahnya adalah emotion kita, emosi. Kadang emosi itulah menyebabkan kita rugi. Numbers tu tak ada masalah. Tapi emosi tu menyebabkan kita rasa rugi, nak jual, nak keluarkan sebagainya, menyebabkan kita dah elok merancang, tapi emosional tu menyebabkan mana kita buat keputusan berdasarkan emosional, menyebabkan kita lari daripada perancangan yang asal. Okey, terima kasih kepada Pak Di berkongsi sesuatu yang cukup segar dan menarik, dan membuka minda kita itu untuk terus melabur mencipta kehebatan kewangan pada masa depan dengan pembiayaan ASB. Terima kasih lagi pada Cik Suzari Maulan, penasihat kewangan bertauliah yang menceriakan tengah hari kita. Dan nanti petang saya akan bersama anda sekali lagi pada jam 5 petang seperti itu untuk berkongsi pula tentang bersama dengan Puan Roslina Sabia, peguam bela dan peguam bicara, untuk berkongsi sesuatu dengan mengurus harta ketika masa hidup, iaitu pilihan ataupun keperluan. Selepas petang ini kita akan berkongsi sesuatu yang segar untuk anda. Kembali lagi esok dan juga petang ini dan esok untuk segaran maklumat kewangan yang kukuh untuk anda. Jumpa lagi.